Bismillahirrahmanirrahim. Hai, selamat kembali lagi kita untuk PDPR minggu yang ke-34 Asas Sains Komputer tingkatan 3. Pada hari ini kita akan berfokuskan untuk menyambung topik yang telah kita selesaikan pada minggu yang lalu. Jadi minggu ini kita ada 3 subtopik yang besar, 3.1.5. Dalam topik ini, murid boleh membandingkan algoritma search dan sort melalui pengecaman corak. Kemudian kita pula akan pergi kepada 3.1.6. Kali ini, murid boleh menghasilkan algoritma melibatkan gabungan teknik search dan sort. Dan yang terakhir, kita akan hari ini juga murid boleh menghasilkan algoritma melibatkan gabungan teknik search dan sort. Baik, seperti biasa, jika ada sebarang soalan ataupun komen untuk meningkatkan cara saya mengenalikan kelas ini, boleh letakkan di ruang komen di bawah. Bagi pelajar yang ingin mendaftarkan untuk kehadiran PDPR hari ini, juga boleh tuliskan nama anda di ruang komen. Baik, kita akan mulakan dengan 3.1.5, pengecaman corak dalam algoritma search dan sort. Pengecaman corak amat penting dalam pembangunan algoritma kerana pengatur cara boleh mengenal pasti dan memahami corak masalah yang perlu diselesaikan. Kefahaman ini akan memudahkan pengatur cara membina algoritma yang cekap dan berkesan. Di samping itu, pengatur cara boleh membandingkan masalah yang hendak diselesaikan dengan masalah-masalah yang lain yang serupa dan telah memperolehi penyelesaian. Jika didapati corak masalah yang hendak diselesaikan sama dengan masalah yang lain, pengatur cara boleh menggunakan penyelesaian yang ada atau menggunakan sebagai asas untuk membina algoritma yang lebih baik. Pengecaman corak ialah salah satu teknik untuk mengenal pasti ciri-ciri, struktur, bentuk, input serta output dan sebagainya yang terdapat dalam sesuatu masalah. Pengecaman corak sering melibatkan perbandingan corak antara masalah yang serupa atau sama untuk mencari persamaan dan perbezaan dalam masalah-masalah tersebut. Dalam topik ini, anda akan mengecam dan membandingkan corak bagi algoritma search dan algoritma sort supaya pengertian yang lebih mendalam dapat diketahui. Rajah 3.27 menunjukkan perbandingan antara ciri-ciri algoritma search dan sort. Baik, pengecaman corak merupakan salah satu computational thinking, kemahiran pemikiran computational yang anda telah pelajari, dan ia merupakan satu teknik pemikiran yang sangat penting bagi mengenal pasti pergerakan atau corak yang sama yang boleh di-apply ataupun diaplikasikan ke dalam masalah yang lain. Baik, mari kita lihat rajah 3.27, algoritma search dan sort. Mari kita lihat apakah ciri-ciri corak-corak persamaan atau perbezaan yang ada pada algoritma search dan sort. Algoritma search mencari suatu item dalam senarai, membandingkan item carian dengan item tertentu dalam senarai, boleh digunakan untuk senarai yang telah diisi atau belum diisi. Baik, ini merupakan 3 ciri bagi algoritma search yang tidak berkongsi dengan algoritma sort. Mari kita lihat 3 juga corak ya. Ini kita nampak ada corak di sini, corak yang sama. Isian tamat apabila semua item berada dalam urutan yang betul. Okey, boleh lihat perbezaannya bagi setiap corak ini. Kedua, mengisi item-item dalam senarai mengikut urutan menaik atau menurun. Bagi search, ia adalah mencari sebuah item ataupun satu item. Digunakan untuk senarai yang belum diisi. Ini juga berbeza dengan algoritma search. Tetapi
bagi kedua-dua algoritma search dan sort berkongsi dengan dua corak yang sama, iaitu menggunakan senarai dan juga menggunakan gelong. Baik, kita lihat aktiviti 3.10. Yang ini saya akan letakkan di dalam Google Classroom assignment untuk anda selesaikan. Baik, kita pergi kepada 3.16. Algoritma bagi gabungan search dan sort. Dalam kehidupan seharian, ada kalanya aktiviti mencari dan mengisi memerlukan gabungan algoritma search dan sort untuk memudahkan penyelesaian masalah. Begitu juga dalam proses membina atau cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah, kadang-kala gabungan teknik search dan sort perlu digunakan. Maksudnya, jika ada sebuah masalah yang berkemungkinan kita tak boleh guna search saja atau sort saja, adalah lebih baik jika digabungkan dan ia boleh menyelesaikan masalah dengan paling efektif. Bagi masalah atau situasi yang mengaplikasikan teknik search dan sort, pengatur cara perlu memilih gabungan teknik yang sesuai supaya output yang diperoleh adalah seperti yang diharapkan. Gabungan kedua-dua teknik ini akan mempercepat dan memudahkan proses penyelesaian sesuatu masalah. Contoh 3.13. Pembinaan algoritma bagi gabungan teknik search dan sort. Semasa aktiviti penangkapan ikan di laut, apabila pukat dinaikkan ke atas kapal, nelayan akan mencari ikan-ikan berkualiti yang mempunyai nilai dalam pasaran. Ikan-ikan ini akan diasingkan dan dimasukkan ke dalam bakul, manakala ikan-ikan yang lain akan dilepaskan semula ke laut. Ikan-ikan yang terdapat di dalam bakul akan diisih mengikut jenisnya. Algoritma bagi carian kualiti ikan dan isihan ikan mengikut jenis ditunjukkan dalam rajah 3.28. 1. Naikkan pukat ke atas kapal. 2. Cari ikan-ikan berkualiti yang mempunyai nilai dalam pasaran. 3. Jika ikan tidak berkualiti yang tidak mempunyai nilai dalam pasaran, lepaskan semula ke laut. 4. Isih ikan-ikan mengikut jenis. Jika anda melihat, ada dua perkara yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini. Pertama, mencari, iaitu search. Kedua, setelah mencari, kita akan mengisih, iaitu sort. Sebab itu, dalam sesebuah masalah, pentingnya kita menggabungkan atau menggunakan kedua-dua teknik ataupun kaedah yang teknik search dan sort ini yang boleh menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Baik, kita ada aktiviti 3.11. Algoritma gabungan search dan sort. Ini juga saya akan letakkan di Google Classroom assignment untuk anda selesaikan. Tadi ada satu tugasan, yang ini tugasan yang kedua. Yang ini meliputi tempoh untuk 2 minggu sehingga anda selesai. Anda akan mendaftar masuk ke sekolah nanti pada 24 hari bulan. Okey, so bermakna pada minggu ini dan minggu hadapan anda akan selesaikan 2 tugasan ini. Baik, kita pergi yang terakhir 3.17. Algoritma bagi gabungan search atau sort. Selain menggabungkan teknik search dan sort, gabungan satu teknik carian dengan teknik carian yang lain dan gabungan satu teknik isihan dengan teknik isihan yang lain sering dilakukan untuk menyelesaikan pelbagai jenis masalah. Baik, sebagaimana kita ulang kaji balik, kita ada 2 jenis search, iaitu kita ada linear search dan binary search. Kemudian kita ada juga 2 jenis sort, iaitu bubble sort dan bucket sort. Kemungkinan kita akan combinekan kedua-dua jenis teknik dalam search dan dalam sort ini untuk selesaikan sesebuah masalah. So dia bukan sahaja menggabungkan di antara search dan sort. Sekarang kita gabungkan pula kedua-dua teknik yang berada di dalam search dan dalam sort untuk selesaikan sesebuah masalah. Mari kita lihat contoh 3.14. Naresh ingin mencari senaskah buku rujukan dalam kategori operasi aritmetik. Perpustakaan sekolah Naresh menggunakan sistem perpuluhan DDC
untuk mengklasifikasikan buku-buku yang disusun pada rak. Rajah 3.29 menunjukkan sebahagian daripada penggunaan DDC bagi mencari buku berkategori operasi. Okey, kita lihat rajah ini. Pertama, 500. Kemudian di dalam 500 ada kod yang baru iaitu 510. Di dalam 510 ada kod yang baru pula iaitu 513. Kemudian di dalam kod 513 ada pula sub point untuk mencari topik ataupun mencari sub topik atau topik yang lebih kecil. Baik, penggunaan DDC untuk mencari buku berkategori merujuk kepada menggunakan beberapa teknik serentak dalam mengkategorikan buku-buku tersebut. Maka dengan ini mudahlah bagi seseorang untuk mencari buku yang dikehendaki. Pertama, cari yang besar, kemudian cari topik di dalam yang besar, kemudian cari topik yang di dalam besar menjadi lebih kecil, dan cari topik kecil itu menjadi lebih kecil sehingga kita mencapai kepada apa yang dikehendaki. Baik, kita lihat sedikit bagaimana algoritmanya. 1. Masuk ke perpustakaan, lihat carta DDC. 3. Cari nombor rak berlabel 500 iaitu Science to Lane. Pergi ke rak berlabel 500, dah cari tadi, kemudian pergi ke rak berlabel 500. Cari bahagian berlabel 510, kemudian cari bahagian berlabel 513, cari bahagian berlabel 513.2 dan cari buku yang dikehendaki, tamat. Berdasarkan algoritma di atas, dapat diperhatikan bahawa gabungan dua jenis teknik carian digunakan. Naresh menggunakan binary search untuk mencari rak berlabel 500 kerana terdapat lebih 900 label pada carta DDC. Kemudian Naresh menggunakan linear search untuk mencari bahagian berlabel 510. Matematik kerana bahagian ini berada di rak pertama bagi label 500. Seterusnya, untuk mencari bahagian berlabel 513, arithmetic, Naresh menggunakan binary search kerana bahagian ini berada di tengah-tengah label di antara 510 dan 519. Naresh menggunakan linear search untuk mencari bahagian berlabel 513.2. Operasi dan seterusnya mencari buku yang dikehendaki. Nampak? Step dia yang kita mengetahui bahawa kita boleh gunakan search yang mana. Linear search atau binary search. Kalau nombornya di awal, nombornya yang kedua, kita terus boleh gunakan binary search. Okey. Kemudian kalau dia berada yang pertama, maknanya kita tak perlu search dengan banyak, kita gunakan linear search. Kalau dia berada di tengah-tengah atau di sebelumnya atau di hujungnya, kita menggunakan binary search. So dia akan menjimatkan masa kita daripada kita hanya menggunakan satu jenis search untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, kita lihat bagaimana pula tadi menggunakan teknik search, sekarang kita menggunakan teknik sort. Maaf, ada gangguan ya. Jadi kita teruskan. Adila ialah seorang pembantu klinik. Dia dikehendaki menyusun fail-fail pesakit yang terdapat di klinik itu bagi memudahkan fail pesakit dicari. Apabila pesakit datang untuk mendapatkan rawatan, Adila memulakan tugasannya dengan mengisi fail mengikut tahun kelahiran pesakit. Bagi setiap tahun kelahiran, Adila menyusun fail-fail itu mengikut abjad nama pesakit. Rajah 3.31 menunjukkan algoritma isihan fail-fail dilakukan oleh Adila. 1. Semak tahun kelahiran. 2. Isi fail-fail pesakit dengan memasukkan fail-fail ke dalam beberapa buah kotak mengikut tahun kelahiran. 3. Isi fail-fail terdapat di dalam kotak mengikut abjad nama pesakit. Berdasarkan algoritma dalam rajah 3.1, terdapat gabungan dua isihan yang berlaku dalam proses Adila menyusun fail-fail pesakit. Adila menggunakan bucket sort untuk mengisi fail-fail pesakit mengikut tahun kelahiran
kerana terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Kemudian Adila menggunakan bubble sort untuk mengisi fail-fail pesakit yang berada di dalam kotak mengikut nama abjad pesakit. Baik, di sini juga dia menentukan bahawa kedua-dua sort boleh digunakan mengikut situasinya. Sort kita dah isi yang pertama menggunakan bucket sort, kemudian di dalam kita pula tak guna dalam bucket, dalam bucket tu kita guna bubble sort, ataupun di dalam bubble sort kita gunakan bucket sort. Sekarang bila dah ada bucket, kita gunakan pula bubble sort di dalam bucket sort tersebut. So sebenarnya cara-cara kaedah-kaedah ini akan memberikan kita lebih banyak pilihan untuk menentukan jenis atau teknik yang terbaik bagi menyelesaikan sesebuah masalah. Baik, di sini ada dua aktiviti, gabungan teknik search dan di bawah gabungan teknik sort. Okey, jadi ini adalah tugasan yang ketiga dan keempat yang saya minta anda untuk kaji dan selesaikan. Okey, dan perlu diingatkan untuk dihantar ke dalam Google Classroom assignment, insya-Allah. Baik, saya rasa itu sahaja PDPR minggu ke-34 kita untuk hari ini. Semoga kita bertemu di lain PDPR, insya-Allah. Kita doakan semua pelajar dapat mendapat manfaat pada hari ini. Kita bertemu lagi, saya Ustaz Robot. Kita jumpa pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.